Pencipta langit dan bumi, pencipta semua orang pandai ni, Allah yang cipta dia. Maka Quran sebut dalam surah Syu'ara ayat 192, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini, Al-Quran ini, wahai yang baca Quran, masukkan dalam hati kebesaran Quran. Masukkan dalam hati kebesaran Quran. Tidak ada pelajaran yang lebih tinggi daripada belajar Quran. Tidak ada orang yang lebih tinggi daripada orang yang belajar Quran. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mengajar Quran. Nabi SAW bersabda daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab apa? Sebab apa Quran itu hebat? Sebab, nak tahu sebab dia? 192. Dan sesungguhnya Al-Quran ini, yang mana antara isinya terdapat kisah-kisah itu adalah diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Sumber. Kan kita menilai tentang ilmu, kan kita bercakap tentang sumber. Ini sumber berautentik ke, autoriti ke. Sumber dia daripada pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, yang boleh melakukan apa yang dia kehendaki. Apa lagi sumber yang lebih autentik ke, autoriti ke, melainkan sumber itu datang daripada pencipta langit dan bumi, iaitu Allah. Quran ini datang daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Quran sebut, dan sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang jaga alam, yang tadbir alam, yang cipta alam, yang menjaga operasi alam, yang kendalikan alam, sehingga setiap zarah adalah Allah. Allah itulah yang turunkan Quran. Allah itu yang turunkan Quran. Sebab itu diberi nasihat, tak sepatutnya orang yang Allah bagi Quran kepada dia, dia rasa ada benda yang lebih baik daripada Quran. Tak sepatutnya. Orang yang Allah bagi dia hafal Quran, tapi dia rasa orang yang lain tu lebih beruntung daripada dia. Tak boleh. Ingat tu, yang belajar Quran ni, kita tak boleh rasa, oh ada orang lain lebih beruntung, orang ni kereta besar, rumah besar. Tak. Quran lebih besar di segala-galanya. Itu kena masuk ke dalam hati. Sebab apa? Sebab dia diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang kedua, kemudian yang dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Perantara yang jadi postman lah, kita kata bahasanya, yang menjadi safir duta yang bawa Quran ni, malaikat namanya Jibril. Jibril ni malaikat yang macam mana? Dia malaikat yang ketua para malaikat. Dia malaikat yang macam mana? Dia adalah malaikat yang amanah. Sebab postman ni, perantara ni, orang tengah ni, dia kena amanah. Kan bos arah lain, dia pergi sampai lain. Maka Allah nak bagi tahu, yang bawa Quran ni adalah malaikat yang sangat besar, namanya Jibril. Yang kalau dia buka satu sayap dia, akan memenuhi timur dan barat. Dia punya besar dia. Kalau dia buka satu sayap dia, dia akan memenuhi timur dan barat. Dan dia ada seperti itu, dia ada 600 sayap. Jibril alaihissalam, ketua para malaikat. Dan dialah yang bawa Quran ni. Dialah bawa Quran. Ya Allah panggil Jibril dalam Quran sebagai Ruhul Amin. Ruhul Amin. Dalam ayat yang lain, Allah panggil Jibril sebagai apa? Syadidul Quwa. Allamahu Syadidul Quwa. Dia adalah makhluk yang sangat kuat. Dalam ayat yang lain, Jibril dipanggil apa? Syadidul Quwa. Sangat kuat. Dalam ayat ini, Jibril dipanggil Amin. Malaikat yang amanah. Yang ketiga, ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu, agar kamu, wahai Muhammad, termasuk dalam kalangan orang yang memberi amaran. Jadi Quran ni sebenarnya dia turun masuk ke hati. Tempat Quran ni bukan lidah, tapi hati. Hati. Sebab itu Nabi sebut akan datang akhir zaman. Nabi sebut akhir zaman tentang Quran ni, Nabi sebut apa? Nabi sebut sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu zaman, Quran ni hanya yang berbaki tulisan sahaja. Tulisan sahaja. Maknanya banyak. Quran banyak. Tulisan banyak. Hakikat tak ada. Banyak. Dicetak, tak tahulah berpuluh ribu Quran dicetak kan. Tapi Nabi sebut akan datang satu zaman, Quran ni hanya tulisan atas buku. Hakikat Quran tak diamalkan dalam kehidupan. Sebab itu,
kita nak apa, nak bawa yang dalam buku ni, yang kita baca ni menjelma dalam kehidupan orang Islam. Menjelma dalam kehidupan orang Islam, diamalkan oleh orang Islam. Itu tak ada cara lain, kita kena dakwah, kena ajar, kena ta'lim, kena buat majlis ilmu, kena banyakkan dakwah sehingga Quran yang dibaca masuk dalam kehidupan. Kemudian ada satu hadis lagi Nabi SAW menyebut ada orang yang mana dia baca Quran, tapi Quran itu tidak melepasi kerongkong dia, tak melepasi. Maksudnya ke atas lidah tak masuk dalam hati. Itu maksud tak melepasi kerongkong. Ke atas lidah, tapi tak masuk dalam hati. Dia kat sini pun tak sampai, kat atas lidah aja. Kat kerongkong pun tak turun. Tak masuk dalam hati. Jadi Quran ini, menurut ayat ini, dia perlu dimasukkan ke dalam hati. Dan yang terakhir, tujuan Quran ini diturunkan litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi orang yang memberi amaran kepada umat manusia. Dan Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan nyata.